Imam Nawawi ni tuan-tuan, zikir ni manfaat. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, zikir kepada Allah lembut hati. Jadi ulama Imam Syafi'i tuan-tuan, mereka lepas sembahyang mereka berzikir beramai-ramai. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tak buat tuan-tuan, orang Melayu kita ni, saya ingat lepas sembahyang jarang zikir. Betul tak? Selalunya orang Melayu kita lepas sembahyang duduk zikir tak? Tapi alhamdulillah ada ustaz, dia duduk. Tuan-tuan tengok yang dizikir itu manfaat. Sebab apa? Kita sebut yang pertama apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidakkah Nabi kata innani layghan, aku ni kadang-kadang terlalai, wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin, aku akan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi macam mana nak buat? Ulama ni dia baca hadis, dia kata kalau nak suruh orang Melayu tuan-tuan lepas sembahyang zikir ataupun sebut astaghfirullahalazim 100 kali, dia tak akan buat. Macam mana nak buat? Lepas sembahyang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul tak? Tuan-tuan jangan silap wakaf. Jangan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Saya kena tegur dengan mufti Kedah, bekas mufti Kedah, Datuk Badaruddin. Kan kalau kita sebut la ilaha illallah, macam mana? La ilaha illa Allah. Ada tak wakaf itu? Tak ada. Dia kata kaedah tak betul. Dia kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Sambung terus. Banyak kita ni kan kalau buat, adalah kadang-kadang buat qiyamul lail, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, betul tak? Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya kena tegur dengan Datuk Badaruddin. Dia kata kaedah sambung tu kena sambung, dia kata. Sebab tu tuan-tuan, kita lepas sembahyang, maka ulama Nusantara lepas sembahyang astaghfirullah. Sebab apa? Ambil daripada Imam Nawawi. Kemudian lepas tu apa dia tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca hadis tak? Nabi kata, tengok dalam Al-Azkar, sesiapa yang menyebut akan zikir ini pagi 10 kali dan petang 10 kali, Allah akan bagi dia 4 kelebihan. Nampak? Ada orang tak nak ikut. Astagfirullah, bangun terus. Bukan dia zikir pun. Start kereta dia tengok WhatsApp. Apa salahnya duduk sebut tuan-tuan 10 kali lepas sembahyang subuh dan maghrib 10 kali. Maka kata Nabi ada 4 kebaikan. Pertama, siapa sebut 10 kali, Allah akan turun kepadanya 10 kebaikan. Hari itu kebaikan macam mana? Mungkin dia bawa kereta tak aksiden. Itu kebaikan. Di antara kebaikan, contohnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, Nabi doa kebaikan kepada dia. Apa kebaikan dia? Allahumma rzuqhu waladan, malan wa waladan, wa barik fihi. Ya Allah, kau berikan kebaikan kepada dia. Di antaranya anak, harta, wa barik fihi, dan harta dan anak ni keberkatan padanya. Anak dia soleh semua. Bukan saja soleh, Allah panjang umurnya sampai 103 tahun. Tuan-tuan, sahabat yang panjang umur di zaman Nabi, Anas bin Malik. Anas bin Malik mati 83 Hijrah. Bila Anas bin Malik mati, Allah ganti seorang ulama besar, namanya Malik bin Anas. Ni hebatnya. Anas bin Malik, Nabi doa kebaikan. Di antaranya kebaikan, anak kita tak ada masalah. Itu kebaikan. Syarat dia apa tuan-tuan? Lepas sembahyang sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bagi anak kita ni tuan-tuan mengaji senang ingat. Itu kebaikan. Wa malan, dan harta kita. Harta kita, alhamdulillah, pergi kerja gaji 2,000 ya, tapi cukup. Itu kebaikan. Isteri kita tak melawan kita. Itu kebaikan. Cuba tuan-tuan bayang pergi kerja, isteri muka macam jebon. Yang nak pergi kerja, pergi. Dia muka macam tu kan. Kerja. Bayar awal sikit. Kita pergi kerja macam mana?
Start kereta, tengok cermin kereta, nampak muka bini kita, jebon. Pergi pintu pagar, katalah cikgu sekolah, tengok pintu pagar, nampak pintu pagar tu macam bunga muka bini kita, jebon. Tiba-tiba masuk tuan-tuan bilik pengetua perempuan, tengok pengetua tu macam muka bini kita, macam jebon. Sebab apa? Bini tuan-tuan tak tenteram. Sebab apa? Hati kita juga tak tenteram. Tapi kalau kita pergi kerja, yang nak pergi dah, pergilah bang. Kita pun belum sempat hulur tangan, dia tapai tangan kita, dia cium tangan kita, lepas tu dia pegang muka kita, lepas tu kita pun cium dahi dia. Jahi, jangan cium sini, tak jadi kerja. Terus tak pergi kerja tuan-tuan. Kita pun rasa itu syarat dia apa? Maka kata Nabi, sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita alhamdulillah tuan-tuan, mak kita telefon kita, Assalamualaikum, hari ni mak sihat ke? Mak kata sihat. Itu kebaikan. Cuba bayang kalau mak sakit, kita kena tak pergi kerja, kena hantar mak pergi ubat, keluar duit. Sebab itu sebutlah tuan-tuan lepas semayang 10 kali. Itu kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 10 kejahatan. Ini semua dalam hadis tuan-tuan. Sebab tu ulama Nusantara buat lepas semayang. Kalau tidak, orang Melayu tak buat. Jadi kejahatan, contohnya apa kejahatan? Orang dengki kat kita, pergi dekat kerja, orang tengok muka kita meluat dah. Dia tu kalau gaji naik ya dia kerja malas, bodek pandai, orang tengok kejahatan kita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, hebat Ustaz Abdullah Khairi bukan kerana kehebatan saya. Hebat saya kerana sahabat-sahabat saya, orang yang dekat dengan saya, tutup keaiban saya. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan yang hebat ni sahabat kita ni, Syah ni sahabat kita. Mereka hebat bukan kerana mereka hebat, kerana orang sebelah mereka tutup keaiban. Saya hebat kerana isteri saya tutup keaiban saya, sahabat-sahabat tutup keaiban saya. Cuba isteri saya cerita keaiban saya, macam mana? Jam. Ustaz tu suami saya, kudir penuh kaki. Dia buka keaiban kita, macam mana? Jatuh kita abang. Sebab tu hebat kita kerana ada orang lain. Ada orang lain. Jadi macam mana? Allah tutup kejahatan. Kejahatan tu keaiban kita. Keaiban kita kadang-kadang solat subuh bangun lewat. Isteri kita cerita tak? Tak cerita. Kalau dia cerita macam mana? Ceramah, dia pun bangun lewat macam aku juga. Habis kita. Tok imam tu, kalau kena gila dia datang. Allah, dia ambil subuh dengan Aisyah. Kadang-kadang maghrib lewat. Bini cerita, habis tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Allah tutup. Sebab tu bila isteri kita tutup, itu kejahatan yang Allah tutup. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena ada dalam hati, kena redha banyak-banyak. Bila isteri kita ni tuan-tuan, orang yang dekat dengan kita tutup keaiban kita, kita kena redha isteri yang Tuhan bagi kat kita. Kakak kena redha suami yang Tuhan bagi. Ini ada yang komplain, Ustaz, suami saya dulu bagus Ustaz, tapi sejak dekat-dekat umur 60 ni dah dapat pencen, teruk Ustaz, masjid pun tak datang. Doa banyak-banyak suami kita. Kerana apa? Kerana dia tutup aib kita. Kita kena tutup aib dia. Doa banyak-banyak. Kerana apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Jadi kita tutup aib dia. Insya-Allah tuan-tuan, Allah akan tutup aib kita. Tuan-tuan, itu kejahatan. Yang ketiga apa? Allah ampun dosa dia. Tuan-tuan, kalau nak ikut Tuhan ampun dosa kita ni banyak, kita tak nak lah. Ni tuan-tuan duduk dalam majlis ni, tuan-tuan ingat tak bila masuk Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik? Ingat tak bila masuk masjid? Ya Allah, ampun dosaku. Maksud dia tuan-tuan masuk masjid ni, dosa tuan-tuan Tuhan ampun. Kena baca doa, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunlah dosaku, bukalah pintu rahmat untuk aku. Tuan-tuan masuk tadi baca doa tak? Tak baca, pergi keluar. Keluar pakai tak masuk dah tuan-tuan. Tu pun duk tunggu masa macam